Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum memulakan bicara, izinkan saya untuk mengucapkan serakat pantun. Kuntum melati harum mewangi di petik gadis di tepi perigi. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sangat kami hargai. Semoga bicara ilmu bertambah seri. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan syukur Alhamdulillah kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama dalam bicara ilmu ini, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana dapat meluangkan masa dengan kami pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, saya Puan Zalifah binti Siddiq memulakan bicara untuk mengkongsikan webinar hari ini yang bertajuk Kerangka Standard Bahasa Melayu atau singkatannya KSBM. Panel yang akan mengupas dan membicarakan tajuk kita ialah Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Karim bin Harun, iaitu daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, dan juga Yang Berusaha Dr. Zanariah binti Ibrahim daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Baiklah, sebagai pemudah bicara bersama panel kita pada hari ini ialah Encik Khairul Anwar bin Ismail, iaitu pensyarah daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, sebagai moderator sepanjang bicara kita berlangsung pada hari ini. Dan ini saya serahkan majlis ini kepada Encik Khairul Anwar bin Ismail untuk meneruskan wacana ilmu ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengurusi majlis Puan Zalifah binti Siddiq, dan terima kasih atas pantun yang dilontarkan sebentar tadi. Saya nak balas boleh? Untuk Puan Zalifah, kuntum melati harum mewangi, jadi hiasan sanggup sidara. Kehadiran Puan kami hargai, semoga bertambah ilmu di dada. Nanti kalian jawab boleh kemudian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama untuk membicarakan satu tajuk yang cukup penting dalam usaha untuk memertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa yang kita cintai. InsyaAllah, tajuk yang diutarakan pada hari ini ialah Kerangka Standard Bahasa Melayu, memacu bahasa merentas dunia. Dan bersama-sama kita hari ini ialah dua ahli panel yang memang cukup menguasai dan mahir dalam kerangka standard bahasa Melayu, kerana mereka adalah merupakan panel tetap yang membina dan membangunkan kerangka standard bahasa Melayu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bersama-sama saya ialah di sebelah kiri saya, orangnya kacak bergaya, Profesor Madya Dr. Karim Harun, pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa khabar, Prof? Baik. Alhamdulillah, sihat. Sihat nak? Macam mana lepas PKP ni? Alhamdulillah, masih sihat. Okay. Ada pertambahan berat badan? Ada. Khususnya dekat spare tayar, dekat tayar spare. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah dari Profesor Madya Dr. Karim Harun yang merupakan ahli panel tetap kerangka standard bahasa Melayu. Seterusnya ialah Dr. Zanariah binti Ibrahim yang merupakan ketua alur kerja kerangka standard bahasa Melayu, juga merupakan pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Apa khabar, Doktor? Baik, terima kasih. Baru nampak macam baru lepas SPM, Doktor ni. Rupanya dah ni lah. Nampak macam lepas SPM, tapi 10 tahun lepas lah, bukan sekarang. 30 tahun lepas. Okey, Doktor, terima kasih. InsyaAllah pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan membicarakan satu tajuk yang kemungkinan ada sebahagian daripada kita dah pernah mendengar tentang kerangka standard bahasa Melayu ini. Tapi mungkin ada sebahagian lagi yang belum pernah mendengar tentang kerangka standard bahasa Melayu. Khususnya hari ini dalam kalangan penonton-penonton yang terdiri daripada warga Kementerian Pendidikan Malaysia.
Secara umumnya saya dimaklumkan bahawa kerangka standard bahasa Melayu ini diusahakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, betul tak, Prof? Ya. Dan di bawah PADU ketika itu ya, dan IPGM, Institut Pendidikan Guru Malaysia, dan universiti-universiti swasta, awam dan swasta, dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Mungkin selepas ini kita dapat penjelasan yang lebih lanjut tentang kerangka standard bahasa Melayu ini daripada kedua-dua panel yang kita jumpa ini. Jadi untuk memulakan acara pada hari ini, kita akan saksikan satu klip video khusus untuk memaparkan atau menjelaskan tentang kerangka standard bahasa Melayu. Kita saksikan bersama-sama. Pepatah mengatakan bahasa itu jiwa bangsa. Jika mahu melihat kesenian dan kehalusan sesuatu bangsa itu, lihatlah bahasa mereka. Suatu waktu dahulu, di bumi bertuah ini, bahasa yang dimiliki oleh bangsa ini merupakan bahasa utama. Ni, ada mangah kedai Kuala Perlis semua dia dan murah sama saja. Bahasa ini dipanggil bahasa Melayu, sempena nama penuturnya yang merupakan bangsa asal di sini. Bahasa ini diwarisi, dipertuturkan dan menjadi perantara oleh pelbagai bangsa yang menjejakkan kaki di sini. Bahasa Melayu mempunyai sejarah yang cukup gemilang. Pada abad yang ke-16, bahasa Melayu merupakan lingua franca bukan saja di Nusantara ini, tetapi boleh dikatakan di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu adalah bahasa diplomatik, bahasa agama, dan bahasa Melayu juga pada zaman dahulu adalah bahasa kesarjanaan. Maksudnya digunakan sebagai bahasa tinggi untuk menghasilkan karya-karya yang besar. Dan kita tahu pada hari ini bahasa Melayu adalah bahasa negara dan berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan juga sebagai bahasa rasmi. Dan sebagai bahasa negara, kedudukan itu dimaktubkan dalam perundangan negara. Kerangka Standard Bahasa Melayu atau KSBM merupakan satu usaha untuk menentukan pemerolehan dan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan penuturnya. Perkara ini dipandang serius oleh IPGKBM, memandangkan sehingga ke hari ini tiada satu piawaian yang dibina khusus bagi tujuan ini. Disambut oleh Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia atau PADU dengan kerjasama oleh Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu atau IPGKBM. Satu perancangan rapi disusun bagi menjulang semula imej bahasa Melayu. Melalui kerangka standard bahasa Melayu, 6 peringkat dirangka bagi mengenal pasti tahap penutur bahasa Melayu dalam kalangan rakyat Malaysia. Baik, kerangka standard bahasa Melayu ini sendiri ialah satu dokumen yang kita akan guna pakai untuk kita melihat tahap pemerolehan dan penguasaan dalam kalangan penutur bahasa Melayu. Berdasarkan kerangka standard bahasa Melayu, terdapat 5 ciri penutur, iaitu ciri penutur orang awam, ciri penutur warga asing, ciri penutur bidang pendidikan, ciri penutur profesional dan ciri penutur malim bahasa. Maknanya kerangka standard bahasa Melayu ini kita bangunkan sebagai satu piawai bahasa untuk melihat kompetensi penutur bahasa Melayu. Objektif umum kerangka standard bahasa Melayu ini ialah untuk menentukan standard kompetensi bahasa Melayu dalam kalangan pengguna bahasa Melayu. Demikianlah tadi paparan video yang menceritakan secara umum tentang kerangka standard bahasa Melayu. Mungkin melalui paparan video itu kita dapat mengetahui serba sedikit ataupun dapat memahami gambaran serba sedikit tentang apa yang dikatakan kerangka standard bahasa Melayu.
Jadi untuk penjelasan seterusnya, untuk penjelasan awal, saya persilakan Dr. Zainaliah binti Ibrahim untuk menjelaskan sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan kerangka standar bahasa Melayu. Silakan Doktor. Terima kasih kepada Encik Khairul Anwar bin Ismail yang didatangkan khas dari IPG Kampus Ipoh Perak. Jauh datangnya untuk bersiaran dalam webinar ini khusus untuk membincangkan tentang kerangka standard bahasa Melayu. Sebab seri dia tu ada. Jadi begitulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kepada rakan panel dan juga tuan moderator, juga puan pengurusi kita pada hari ini. Seterusnya Assalamualaikum dan selamat sejahtera juga kepada para pendengar di luar sana, terutamanya warga Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini kita akan membincangkan tentang kerangka standard bahasa Melayu atau secara mudahnya kita sebutkan sebagai KSBM. Saya jangkakan KSBM ini satu benda yang jarang sekali didengar oleh warga KPM sendiri ataupun orang lain. Menunjukkan bahawa wujudnya KSBM ini satu perkara yang baru. Dan atas dasar itu kita membicarakan tentang kerangka standard pada hari ini khusus untuk pengetahuan umum. Jadi sebenarnya macam Tuan Khairul kata tadi, apa yang maksudkan dengan KSBM? Senario dia begini ya Tuan, kita bercakap tentang bahasa. Sebagaimana kita maklum, bahasa menjadi satu alat sebagai komunikasi. Jadi bermaksud bila jadi alat, bahasa diguna pakai oleh ramai penggunanya. Kalau kita lihat dalam perbincangan kita sendiri pun, dah ada 3 orang penggunanya, termasuk pengurusi 4 orang penggunanya. Pengguna bahasa apa? Bahasa Melayu. Dan sudah pasti di luar sana terdapat ramai lagi pengguna bahasa Melayu. Sama ada kita gunakan secara lisan, kita gunakan secara tulisan, bertulis. Jadi tuan-tuan di sini, senarionya begitu. Penggunaan bahasa Melayu oleh pengguna bahasa Melayu itu sendiri. Kita ada ramai pengguna bahasa Melayu, berjuta penggunanya. Bila kita bercakap tentang pengguna bahasa Melayu, kita bukan melihat panel ni saja, kita bukan melihat warga KPM saja, tetapi semua. Kalau di Malaysia ni sendiri, kita ada berapa ramai tak ayat, itulah ramainya pengguna bahasa Melayu. Sebab yang kita maklum, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan di negara kita. Itu kita sedia maklum kan. Kita tak lihat lagi dalam skop dunia. Dunia tentunya lebih ramai lagi penutur bahasa Melayu. Jadi itu senarionya. Tapi isunya, di mana standard bahasa, kecakapan bahasa bagi setiap pengguna. Itu isunya. Jadi di situlah bermulanya usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membangunkan kerangka standard bahasa Melayu. Okay. Saya ambil contoh bicara Tuan Khairul tadi. Jika kita lihat petah bicaranya disulam dengan pantunnya, menambah seri katanya. Dengan manis orangnya. Dan manis pula orangnya. Jadi kalau patah bicara Tuan Khairul tadi, memang kita dengar kita langsung bagus pemain moderator ni. Tapi tahu tak kita di mana tahap kecakapan bahasa dia? Kita tak tahu. Itu Tuan Khairul. Kalau saya ambil contoh, saya bandingkan Tuan Khairul dengan murid di sekolah. Sebab macam kita katakan tadi, bahasa sebagai alat komunikasi. Jadi murid di sekolah juga menggunakan bahasa Melayu tu. Kan? Jadi adakah sama standard murid di sekolah tu dengan standard bahasa Encik Khairul? Sudah pasti kita rasa, mana mungkin kalau budak sekolah bercakap tiba-tiba sulam pula dengan pantun secara spontan. Kan? Mungkin terfikir fikiran kita. Jadi itu isunya di sini. Senarionya penutur bahasa Melayu, bercakap tentang bahasa Melayu. Tapi di mana standard bahasa Melayu setiap penutur itu? Jadi di situlah bermulanya usaha murni Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membangunkan kerangka standard bahasa Melayu. Jadi kewujudan kerangka standard bahasa Melayu ini dengan matlamat untuk menyetarakan standard kompetensi berbahasa dalam kalangan pengguna bahasa Melayu itu sendiri. Cik Khairul boleh jelaskan dengan
Jadi kerangka standard bahasa Melayu ini, kalau biasa tuan-tuan dengar tentang CFR, dalam bahasa Inggeris kita ada CFR. CFR mungkin sudah mantap, dia ambil umum. Dunia sudah menggunakan CFR. Saya dengar CFR ni ambil masa sehingga 10 tahun untuk nak bina. Ya, begitulah apa yang kita baca kronologi ni kalau kita lihat pembangunan CFR itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kerangka standard bahasa Melayu juga mengambil contohan kepada CFR, konsepnya sama. Bermaksud kerangka standard kita gunakan untuk menentukan standard tahap penguasaan dan pemulihan bahasa dalam kalangan pengguna bahasa Melayu itu sendiri. Jadi maksudnya, siapakah pengguna bahasa Melayu? Semua pengguna. Bukan sahaja orang dalam bidang pendidikan, tapi juga orang dalam bidang lain. Maksudnya, kalau kerangka standard ini kita bukan sahaja gunakan untuk cikgu-cikgu sekolah untuk menentukan tahap penguasaan bahasa Melayunya, tapi juga kita boleh guna pakai sebagai rujukan untuk melihat kompetensi berbahasa dalam kalangan doktor, jurutera dan sebagainya. Bermaksud diguna pakai untuk semua bidang. Apa fungsinya? Nak melihat di mana standard kompetensi berbahasa penutur itu apabila bertutur atau menggunakan bahasa Melayu. Itu konsep yang kita bawa dalam KSBM. Jadi bila kita sebut nak menyetarakan standard tahap penguasaan bahasa dalam kalangan penutur, kita mestilah ada satu kerangka. Jadi KSBM ini sendiri merupakan satu kerangka yang dibangunkan, yang di dalamnya terkandung ialah penguasaan kemahiran berbahasa penutur sendiri dan juga elemen-elemen ilmu bahasa. Dan kedua-dua dimensi itu diadun untuk menjadikan penilaian standard kepada penguasaan penutur bahasa Melayu. Maksud kalau kita lihat, mungkin kita boleh paparkan satu deskriptor kerangka standard bahasa Melayu. Kalau di sini kita lihat, kerangka standard bahasa Melayu ini mengandungi 6 tahap. 6 tahap. Tahap apa tu? Tahap penguasaan bahasa Melayu. Jadi bermaksud Cik Khairul, Tuan Moderator, mungkin akan ditambah ulasan oleh kita punya Profesor. Bermaksud kerangka standard bahasa Melayu ini mengandungi tahap 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Tahap apa tu? Tahap penguasaan dan pemulihan bahasa Melayu, pengguna bahasa Melayu itu sendiri. Jadi mungkin ulasan lanjut nanti kita akan bincangkan isi lepas ini. Setakat ini saya lihat Cik Khairul pun dah terangguk-angguk menunjukkan faham. InsyaAllah faham. Konsep asasnya pembangunan kerangka standard bahasa Melayu ini. Baik. Terima kasih Dr. Zanaria. Kalau sedikit penjelasan daripada doktor tadi dapat menggambarkan kepada saya, insyaAllah kepada penonton semua. Sebenarnya kerangka standard bahasa Melayu ini ialah satu kerangka untuk membuat penataraan piawai standar bahasa pengguna bahasa Melayu. Ya. Sama ada bahasa bukan saja dalam kalangan murid-murid sekolah, tapi dia meliputi seluruh pengguna bahasa Melayu. Sama ada di Malaysia atau di luar. Sebab kalau kita tengok bahasa Melayu ni bukan saja di Malaysia kan. Baru-baru ni tuan-tuan kalau ingat masa kita dilanda COVID-19 ni, ada satu klip video viral yang diviralkan tentang seorang pelajar dari China yang begitu fasih cakap bahasa Melayu, tapi pelajar China kan, pelajar mahasiswa dari China, mungkin lepasan dari UKM ke Prof? Dari Beijing tapi begitu fasih menggunakan bahasa Melayu, menceritakan bagaimana keadaan COVID-19 di negara China dan bagaimana mereka menyusun atur selepas daripada COVID-19 selesai ataupun dapat diatasi di negeri China. Saya melihat kepada penggunaan bahasa ni begitu fasih, teratur, nampak sangat hebat kan kalau kita tengok. Sedangkan dia ialah orang Cina yang tinggal di negeri China tapi dapat menuturkan bahasa Melayu dengan begitu baik. So,
Maknanya mungkin itu yang Dr. maksudkan tentang standard di sana dengan di sini mungkin ada penyetaraan. Ya. Di situlah fungsinya kerangka standard itu nanti digunakan untuk setarakan standar. Sama ada penutur itu di Malaysia atau di mana saja. Dan hasratnya begitulah kita meliputi dunia, menjangkau serantau dan dunia. Okey. Kalau begitu kita nampak apa yang saya faham sekarang bahawa kerangka standard bahasa Melayu ialah satu penantaraan piawai tentang standard bahasa itu sendiri, iaitu bahasa Melayu, kepada seluruh pengguna bahasa Melayu. Jadi kalau tengok ini bukan kerja kecil, kerja yang cukup besar, kerja yang bukan meliputi kementerian kita saja, Kementerian Pendidikan, tapi meliputi semua pengguna bahasa Melayu. Khususnya di negara kita, pengguna bahasa Melayu ni bukan saja pengguna sebagai pengguna bahasa utama, tapi pengguna bahasa kedua, ya Prof, pengguna bahasa ketiga, dan maksudnya bukan bahasa ibunda semata-mata. Jadi kalau kita lihat kerangka standard ini, kerangka standard bahasa Melayu ini atau KSBM ni bukan suatu benda kecil, okay? Bukan suatu perkara yang apa kita kata nampak penggunaannya hanya dalaman saja, tapi boleh digunakan ataupun perlu digunakan di seluruh dunia. Ada satu agenda besar dalam bahasa Melayu. Ini bukan alang-alang lah. Jadi tahniahlah kepada ahli panan dan kepada seluruh tenaga, khususnya Kementerian Pendidikan, Institut Pendidikan Guru, Dewan Bahasa Pustaka, universiti-universiti yang terlibat, kan, yang boleh membangunkan satu perkara atau satu agenda yang besar ini. Jadi untuk itu mungkin Prof boleh jelaskan bagaimana timbul idea dan asas kepada pembangunan KSBM ini sendiri. Boleh Prof jelaskan? Terima kasih Tuan Moderator. Sebelum saya menjelaskan bagaimana idea untuk membangunkan KSBM atau kerangka standard bahasa Melayu ini, saya nak menjelaskan sedikit tentang perbezaan antara kerangka standard bahasa Melayu, kurikulum KSBM, kurikulum baru bahasa Melayu, dan bahasa Melayu standard. Jadi ada tiga benda yang saya harap warga pendidik dapat membezakannya. Sebab maknanya ada tiga-tiga tu ada standard kan? Ya, ada standard. Lepas tu ada KSBM dengan KBSM pun macam lebih kurang kan. Orang pun kena keliru kan. Adakah? Okey. Saya takut nanti warga pendidik sendiri keliru dengan istilah-istilah ini. Terutama KSBM dengan KBSM. KBSM tu kurikulum baru sekolah menengah. KSBM kerangka standard bahasa Melayu. Kerangka standard bahasa Melayu seolah-olah kalau guru-guru atau pendidik melihat buku kerangka standard itu seolah-olah macam di SKP. Nanti seolah ada menganggap bahawa ini kurikulum. Bukan. Jadi kurikulum bahasa Melayu dengan kerangka standard tak sama. Yang kita bangunkan adalah kerangka, bukan kurikulum. Kerangka ni lebih besar dari kurikulum. Mana dia dua benda yang berbeza. Dua benda yang berbeza. Kurikulum dan kerangka ini dua benda yang berbeza. Ya, betul. Kerangka standar adalah kerangka. Ya. Kurikulum adalah kurikulum. Ya. Dari segi hierarkinya, kerangka tu di tempat yang lebih tinggi daripada kurikulum. Dari kerangka dia akan melahirkan kurikulum. Okey. Yang kedua ialah istilah bahasa standard. Sebab kurikulum kerangka ni kerangka standard bahasa Melayu. Ada bahasa Melayu standard. Jadi satu standard di depan, satu standard di belakang bahasa Melayu. Jadi ini istilah ini juga saya khawatir akan mengelirukan. Jadi konsep kerangka standard bahasa Melayu bukan mengukur bahasa Melayu standard. Kita tidak mengukur bahasa Melayu standard. Seperti yang dinyatakan oleh panel pertama tadi, Dr. Zainal kata, dia menyetarakan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan penutur bahasa Melayu di mana-mana. Tapi bukan melihat bahasa Melayu standard di mana-mana. Jadi kemungkinan
pelajar ataupun orang yang menuturkan bahasa Melayu di negeri China, standard dia tak sama dengan di orang Cina yang menuturkan bahasa Melayu di Malaysia. Tapi macam mana nak tahu sama tak sama? Jadi satu kayu ukur yang digunakan ialah menggunakan kerangka ini. Jadi kalau kerangka ini yang punya tadi ada 6 tahap, kalau di China, pelajar Cina ataupun orang Cina yang mempelajari bahasa Melayu, tahap dia di sana 2, dan kalau tahap orang Cina di sini juga tahap dia 2, makna dia setara. Penggunaan bahasa Melayu sama. Itu yang dimasukkan dengan penyetaraan tadi. Bukan melihat bahasa standard, tapi standard bahasa dia, kecekapan bahasa dia. Itu yang kita akan lihat dalam kerangka standard ini. Itulah tujuan kerangka standard ini dibangunkan. Jadi kenapa kita nak bangun kerangka standard ini? Kenapa kita nak beria dan adakan satu kerangka standard? Apakah kerana bahasa Inggeris menggunakan CFR? CFR itu ialah kerangka standard yang digunakan oleh bahasa-bahasa Eropah. CFR itu Common European Framework of Reference. Jadi bahasa Eropah kedua, bahasa kedua bagi orang Eropah. Misalnya orang England, kalau dia belajar bahasa Jerman, dia boleh ukur tahap bahasa Jerman dia dengan orang yang belajar bahasa Jerman di tempat lain. Jadi kalau dia misalnya hendak pergi bekerja di Jerman, mungkin Jerman ada standard untuk bahasa Jerman. Jadi dia tak perlu mengambil peperiksaan sebagainya di Jerman lagi, tapi dia sekarang dia telah mempelajari bahasa Jerman dan diiktiraf tahap dia berapa, dan dia boleh pergi ke Jerman tanpa mengambil apa peperiksaan. Jadi kerana dianggap setara. Itu maksudnya. CFR bukan hanya untuk bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris hanya memanfaatkannya sebagai satu bahasa Eropah. Jadi kita bukan kerana saya kata tadi orang Eropah ada, kita nak ada. Itu bukan matlamat kita. Tetapi bukan nak ikut. Tapi kita melihat dari segi sejarah bahasa Melayu itu. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa besar. Kita pada abad ke-16, abad ke-17, bahasa Melayu sudah menjadi bahasa dunia. Jadi kalau kita lihat bahasa Melayu pada abad itu, di manakah rujukannya? Apakah yang menjadi rujukan bahasa Melayu pada waktu? Di mana? Kalau kita lihat semua buku-buku yang ditulis oleh orang Eropah menyatakan bahawa tempat rujukan bahasa Melayu pada abad ke-16 ialah Melaka. Salah seorang pendeta Kristen, Francis Xavier, yang tubuhnya di Melaka itu, dia juga mempelajari bahasa Melayu di Melaka selama 2 tahun sebelum pergi mengembangkan ajaran Kristian di Ambon. Jadi kenapa dia belajar Melaka? Sebab Melaka adalah bahasa Melayu sebagai pusat bahasa Melayu, sebagai rujukan bahasa Melayu. Jadi kalau orang nak menulis tentang bahasa Melayu pada waktu itu, dia akan merujuk tulisan yang dari Melaka sebagai asas kepada bahasa Melayu. Dan kita sudah menjadi rujukan dari abad ke-16. Dari sekarang, pada waktu sekarang, kita lihat perkembangan bahasa Melayu bukan saja diajarkan di Malaysia, di negara jiran kita, di Thailand, di sekolah-sekolah, di universiti, semua ada bahasa Melayu. Begitu juga di negara-negara lain, di Eropah, di China. Di China juga perkembangan pembelajaran bahasa Melayu sangat rancak. Di universiti mereka mengajarkan bahasa Melayu dan sebahagiannya akan dihantar ke Malaysia untuk menyambung pelajaran di sini. Jadi sekarang bila ada perkembangan yang begitu baik tentang bahasa Melayu digunakan di luar negara, bukan saja negara kita. Jadi ada satu masalah di mana mereka nak merujuk bahasa Melayu ini. Jadi kita sebagai pusat bahasa Melayu mengambil inisiatif untuk mewujudkan satu kerangka standard ini supaya orang-orang di dunia yang mempelajari bahasa Melayu mempunyai rujukan. Itu yang kita hasrat kita untuk menghasilkan kerangka standard bahasa Melayu ini. Kerana untuk menjadi tempat rujukan bahasa Melayu. Itu asas kita yang pertama. Jadi yang kedua,
penutur bahasa Melayu sendiri ramai kan. Jadi dan ramai dan juga bervariasi penggunaan bahasa Melayunya ada yang berbagai. Kalau kita lihat bahasa Melayu, ada bahasa Melayu Ambon, ada bahasa Melayu Makassar, ada bahasa Melayu Malaysia sendiri, ada bahasa Melayu yang milik Indonesia. Jadi ini mempunyai ini menunjukkan bahasa Melayu bervariasi. Jadi kita tidak mampu untuk menyetarakan tanpa ada satu alat. Ya, jadi itulah kita bangunkan kerangka standard bahasa Melayu. Ya, mungkin tu sebagai permulaan boleh menjawab pertanyaan Tuan Moderator. Okey, baik, saya nampak secara umumnya, maknanya kalau kita tengok tuan-tuan dan puan, kerangka satu standard bahasa Melayu ni atau KSBM ini lebih kepada kita nak membuat satu kayu ukur atau kerangka untuk menyetarakan standard bahasa. Bukan bahasa standard tadi Prof sebut, bahasa standard ialah bahasa baku kan. Tapi ini bukan merujuk kepada bahasa standard, kerana bahasa standard ni ialah bahasa yang biasanya kita guna waktu formal kan. Dua formal, waktu mesra takkan kita nak cakap bahasa standard kan. Waktu ni kita cakap standard. Dekat balik kampung cakap standard pun apa heran. Jadi tuan-tuan dan puan, maknanya kalau kita tengok, mungkin kalau salah, mungkin Prof dengan Dr. Zanaria boleh betulkan saya. Kerangka standard bahasa Melayu atau KSBM ini merupakan satu kerangka yang dibangunkan untuk membuat penyetaraan standard bahasa pengguna bahasa Melayu. Jadi kalau itu boleh jadi rujukan oleh mana-mana dia pengguna bahasa Melayu atau institusi yang menganjurkan khusus-khusus bahasa Melayu. Bagaimana Prof sebut tadi, banyak universiti dah tawarkan bahasa Melayu. Tengok universiti di China kan, di Eropah ada khusus-khusus bahasa Melayu. Mungkin kalau saya salah, betulkan nanti. Mana kalau kata universiti di Beijing tadi, ataupun di Guangzhou, ijazah di Guangzhou, standar dia tu, dia tahu dah khusus-khusus yang dia ni, okey, standar dia di mana kan, supaya dia buat penyetaraan dengan mungkin khusus yang ditawarkan di UKM sendiri atau di institusi-institusi di Indonesia dan sebagainya. Betul. Jadi kalau lihat di situ, mana peranan kerangka standar bahasa Melayu itu cukup besar dalam membuat penyetaraan atau piawai ke bahasa Melayu itu sendiri. Jadi berdasarkan pernyataan tadi, mungkin Prof. Dr. Zanaria boleh jelaskan apakah asas sebenarnya kepada pembangunan KSBM itu sendiri? Asas pembangunannya. Okey. Itu banyak daripada Tuan Moderator sendiri, saya kira nampak macam lebih mudah faham dengan penerangan tadi. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dua perbezaan itu yang perlu kita fahami, bahasa Melayu standard dan standard bahasa Melayu. Jadi dalam usaha kita nak membangunkan kerangka standard bahasa Melayu, itu juga yang menjadi isu dalam kalangan pengguna. Sebab sewaktu kami membangunkan kerangka standard ini, ada juga suara-suara yang menyatakan takkan boleh kita gunakan di negara-negara lain. Kalau kita pergi ke Indonesia sendiri, mereka dengan bahasa mereka, itu yang menjadi satu soalan besar lah. Jadi konsepnya mudah. Seperti yang Prof jelaskan tadi, kegunaan kerangka standard ini bukan untuk melihat bahasa Melayu standard. Kerana bahasa Melayu di Indonesia lain bunyinya. Istilah pun tak sama kan? Ya, istilah pun tak sama. Lain standardnya. Okay. Kalau dalam di Malaysia ni, kalau orang Johor pakai kelapa, kalau orang utara pakai nyok. Apakah nyok dengan kelapa rasanya berbeza? Rasanya sama. Tapi kalau bahasa standard, maknanya yang betul ialah kelapa. Jadi itu yang kita perlu fahami antara bahasa Melayu standard dengan standard bahasa Melayu. Jadi penjelasannya di sini bermaksud, kalau kita mengukur bahasa Melayu standard, takkan dapat diukur sampai bila-bila. Sebab bahasa Melayu standard, yang standardnya yang termaktub, yang tercatat dalam kamus lah, kalau dikirakan standard. Dari sebutannya bakulah, tapi dari segi bahasa itu sendiri, bahasa yang digunakan pakai seragam oleh semua tempat. Itu bahasa Melayu standard. Tapi kita takkan dapat ukur bahasa Melayu standard sebab penggunanya berbeza-beza. Macam Tuan Moderator kata tadi lah, di Malaysia sendiri pun kita ada banyak dialeknya. Macam Profesor kata tadi, variasinya banyak. Tapi bukan itu tujuan pembangunan kerangka standard.
Sebab yang menjadi matlamat kerangka standard ialah mengukur standard penyertaan bahasa Melayu itu sendiri. Jadi dalam kita membangun kerangka standard ini, dan usaha ini datangnya dari Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, jadi kita dapat melihat kegunaannya. Kita nak menjadikan kemenjadian kerangka standard ini, maka pembangunan kerangka standard ini melalui satu inisiatif, di bawah satu inisiatif peruntukan inisiatif 108 Pemertabatan Pendidikan Bahasa Melayu. Jadi dengan peruntukan inisiatif 108, kita dapat menggerakkan, membangunkan kerangka standard itu sendiri, sehingga akhirnya kini kita telah siap bangunkan kerangka standard itu, dan kita dalam proses penataran dan dalam proses untuk diguna pakai dekat Kementerian Pendidikan sendiri. Okay? Jadi buat masa ini kita menatarkan pada Kementerian Pendidikan Malaysia. Tapi hasratnya seperti yang Prof nyatakan tadi, lebih luas daripada itu. Maksudnya selepas ini kita akan tatarkan juga kerangka standard bahasa Melayu ini mungkin di kementerian-kementerian lain, untuk kegunaan kementerian-kementerian lain. Jadi buat masa ini kerangka standard bahasa Melayu ini kita jadikan sebagai penunjang kepada pendidikan bahasa Melayu. Jadi terkandung, kalau kita lihat, kalau warga pendidik pernah melihat dokumen Pelan Hala 7 pendidikan bahasa Melayu, di situ terkandungnya asas yang menjadi Pelan Hala 7 pendidikan bahasa Melayu itu ialah kerangka standard. Apabila kerangka standard bahasa Melayu itu menjadi asas kepada Pelan Hala 7 pendidikan bahasa Melayu di Malaysia dalam Kementerian Pendidikan, maka ia akan dijadikan rujukan. Rujukan untuk apa? Rujukan untuk membina kurikulum bahasa Melayu itu sendiri, sama ada di sekolah rendah, sekolah menengah, atau mungkin perayu, dan juga mungkin industri. Tapi buat masa ini, memang kerangka standard itu kita hasratnya menjadi rujukan kepada pembinaan kurikulum bahasa Melayu di sekolah. Seterusnya digunakan juga sebagai rujukan untuk pembinaan kurikulum latihan bahasa di pusat-pusat bahasa. Bermaksud kalau DBP sendiri, Dewan Bahasa dan Pustaka, yang memang kita kenali sebagai badan yang mengembangkan bahasa Melayu, yang banyak juga menawarkan kursus-kursus bahasa Melayu dalam kalangan profesional, maka kerangka standard ini juga boleh digunakan pakai untuk jadikan rujukan membina kurikulum latihan itu. Jadi itu yang kita kena faham. Maksudnya kegunaan kerangka standard itu di mana? Jadi itu dari segi kurikulum sebagai asas rujukan. Kerangka standard ni juga, ya, Tuan Moderator dan Prof juga memang sedia maklum bahawa kita kena pakai untuk membangunkan instrumen. Sebab bila kita cakap dari awal tadi, kerangka standard digunakan untuk menentukan tahap standard kompetensi berbahasa pengguna bahasa Melayu. Jadi macam mana nak ukur? Macam yang Prof katakan tadi, bukan kita pakai secara langsung daripada dokumen KSBM sendiri. Tapi KSBM itu, dokumen KSBM itu kita jadikan rujukan untuk membangun instrumen. Dengan instrumen itulah kita dapat mengukur penguasaan bahasa Melayu, sama ada kepada guru, murid atau kepada warga KPM sendiri dalam pengurusan, bukan saja kepada guru. Jadi itulah sebenarnya kalau kita lihat ke mana perginya KSBM ni, apa gunanya KSBM ini. Mana kalau kita lihat tadi, asas kepada pembangunan KSBM ini bermula dengan Pelan Hala 7. Ya. Pelan Hala 7 Pendidikan Bahasa Melayu. Mana Pelan Hala 7 ini dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan, khususnya Institut Pendidikan Guru Malaysia lah. Ya. Jadi tahniahlah ucapkan kepada Kementerian Pendidikan dan Institut Pendidikan Guru Malaysia yang berjaya membangunkan Pelan Hala 7, dan matlamat antara matlamat utamanya ialah membangunkan KSBM ini. Jadi sebenarnya Pelan Hala 7 Pendidikan Malaysia itu hasratnya untuk mencapai PPPM 2016-2025 lah. Jadi dalam itu terkandung bahawa mulai sampai 2025 kita punya target pelajar yang mengambil SPM bagi mata pelajaran bahasa Melayu kurang-kurangnya mencapai kredit. 90% perlu mencapai kredit. Jadi macam mana kita nak ukur benda tu? So dia boleh datangnya asasnya itu daripada KSBM lah. Maksudnya dalam kita membangunkan kurikulum mungkin
Okay, mungkin selepas ini, sekarang kita dah ada kurikulum. Di kurikulum biasanya kita akan ada semakan-semakan. Okay? Bukan kurikulum kita pakai sampai 20 tahun dengan satu kurikulum. Jadi dalam proses semakan itu mungkin kita boleh tengok balik. Sepatutnya, contohnya, murid darjah 5, di mana tahapnya? Di mana standard yang patut mereka capai? Di situ, dalam proses pembangunan kerangka standard bahasa Melayu, kita telah mempunyai rintis untuk melihat sebenarnya murid sekolah standardnya di mana. Kita telah buat kajian sewaktu pembangunan KSBM itu sendiri. Itu sebabnya kalau kita lihat nanti dalam KSBM itu sendiri akan ada satu ranjah, iaitu ciri kategori penutur. Jadi mungkin ciri kategori penutur itu juga khalayak kena faham apa kegunaannya. Jadi mungkin nanti kita akan boleh jelaskan lebih lanjut. InsyaAllah kita akan bincangkan benda ini secara mendalam dalam kalau diberi ruang untuk siri-siri yang akan datang tentang kerangka standard bahasa Melayu, terutama tentang yang Dr. Zana sebut tadi, tahap kan, ciri kategori penutur secara lebih khusus. Mana kalau kita tengok tuan-tuan dan perempuan, kita kena ukur lah. Kita tak tahu selama ni kita ni berada pada tahap mana. Kadang-kadang mungkin murid sekolah tahun 6, dia kita tengok, oh bahasa dia lancar, sebutan dia fasih, kadang tapi orang ada yang dah lulusan mesti dah berjawatan. Kadang kalau kita dari segi bahasa dia mungkin Dr. Prof, mungkin standard dia sama dengan orang yang budak darjah 6 tadi, tahun 6 ni. Maknanya sebab betul lah kalau saya tengok tadi, maknanya kita tidak melihat dari segi ilmu lain kan, dari segi permasalahan bahasa. Mungkin murid tahun 6 itu standardnya sama dengan orang yang berjawatan tadi, sebab orang yang berjawatan tadi dari segi kemahiran bahasa dia tidak tinggi kan. Atau saya sendiri mungkin lepas ni boleh suka balik lah dengan KSBM ni, saya ni berada di tahap mana. Ya, betul. Berdasarkan apa yang kita bincang tadi, jelas kepada kita KSBM ni merupakan satu kerangka untuk mengukur penantaraan ataupun piawai penguasaan kecekapan berbahasa dalam kalangan penutur ataupun pengguna bahasa Melayu. Pertama ada pengguna bahasa Melayu di dalam negara ini ataupun di luar negara. Okay? Supaya kita tahu tahap mana yang kita berada sebagai pengguna bahasa Melayu. Mungkin berdasarkan pada apa yang dibincangkan oleh Dr. Zanaria tadi, prosesnya nampak begitu rumit, sukar dan satu benda yang cukup besar. Jadi mungkin yang memerlukan komitmen yang cukup tinggi daripada semua pihak. Dan tahniahlah kepada Staf Pendidikan Guru Malaysia, kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, universiti-universiti yang terlibat, Universiti Kebangsaan Malaysia, Dewan Bahasa Pustaka yang mempunyai inisiatif untuk membangunkan kerangka standard bahasa Melayu ini. Jadi Prof, mungkin saya nak minta penjelasan sikit tentang bagaimana proses pembangunan kerangka standard bahasa Melayu ini daripada awal sehingga yang terhasil sehingga ke hari ini, dan bagaimana proses itu bermula. Mungkin ada cabaran lah, apa program-program atau aktiviti yang dilaksanakan bagi menghasilkan kerangka standard bahasa Melayu. Dan kita lihat sekarang kerangka standard dah ada buku dah berjaya hasilkan buku kerangka standard bahasa Melayu dan buku panduan penggunaan kerangka standard bahasa Melayu. Maknanya hasilnya dah nampak. Jadi mungkin Prof boleh jelaskan bagaimana proses pembangunan KSBM ini dan kumpulan ataupun individu yang terlibat dalam pembangunan kerangka standard ini, termasuklah tenaga-tenaga pakar yang mungkin dijemput untuk memberikan idea dan sokongan kepada KSBM. Silakan Prof. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Pertama, saya nak ucapkan terima kasih dan syabas kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, terutamanya Institut Pendidikan Guru Malaysia yang sanggup mengambil tanggungjawab untuk membina kerangka standard bahasa Melayu ini. Jadi tidak ada badan lain yang mahu menjadi
menjadi pemegang kepada kerangka standard ini. Jadi IPGM telah mengambil inisiatif ini, dan saya rasa ini satu rahmat yang besar kepada pemartabatan dan perkembangan bahasa Melayu. Saya terima kasih kepada jasa yang besar kepada IPGM ini. Dan sebenarnya proses awal bagaimana tercetusnya hendak mengadakan kerangka standard ini bermula di makmal bahasa. Dalam makmal bahasa itu telah dibincangkan untuk menghasilkan satu kerangka yang boleh menjadi asas rujukan kepada kurikulum, kepada pengguna-pengguna bahasa Melayu di Malaysia dan juga di tempat-tempat lain. Jadi itu asas utamanya. Jadi dalam makmal itulah dibincangkan, dan sewaktu perbincangan itu terdapat panel tetap yang telah dilantik oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia, dan di samping itu kita panggil juga pakar-pakar daripada universiti tempatan, institut-institut bahasa untuk memberi sumbangan idea bagaimana kita nak bangunkan kerangka standard ini. Jadi bukan hanya IPGM saja, panel dari IPGM saja, kita ada juga dari panel-panel dari universiti tempatan seperti dari USM, Universiti Putra, Universiti Kebangsaan, Universiti Melaya, Universiti Tenaga Nasional, dan juga Universiti Pendidikan Sultan Idris. Semua kita libatkan. Jadi kita melibatkan pakar pendidikan, kita melibatkan pakar bahasa, kita melibatkan pakar linguistik. Kita jemput mereka ke dalam makmal ini untuk mencetuskan idea kerangka standard bahasa Melayu ini, sehingga muncullah kerangka standard bahasa Melayu ini. Kemudian bila kita tercetus ini, maka kita lantik panel tetap, dan panel tetap ini membincangkan apa yang telah dilanjutkan kepada perbincangan dalam makmal untuk melaksanakan pembinaan kerangka standard bahasa Melayu ini. Dan untuk melaksanakannya, pelbagai cara kita lakukan, pelbagai tahap kita melalui. Pertama, kita telah membuat pemuafakatan awam. Jadi kita pergi ke zon-zon utara, selatan, timur, Sabah, Sarawak, kita pergi. Dan kita buat pemuafakatan awam. Tujuannya ialah untuk mendapat maklum balas dari pengguna-pengguna bahasa Melayu. Bukan bahasa Melayu sebagai pertama, juga sebagai bahasa kedua. Jadi kita undang mereka dalam pemuafakatan awam, kita panggil semua NGO, kita panggil juga badan-badan berkaitan dengan bahasa, semua kita panggil, dan mereka memberi maklum balas tentang pembinaan kerangka standard yang kita nak bangunkan itu. Dan selepas pembukaan awal, kita mengadakan seminar. Kita lakukan beberapa siri seminar. Ada seminar yang dilakukan di Universiti Putra Malaysia, di Universiti Kebangsaan Malaysia, di Johor Bahru, dan akhirnya kita melaksanakan atau mengadakan kongres, kongres kerangka standard bahasa Melayu pada tahun 2017, 2017, dan dirasmikan pada waktu itu oleh mantan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi. Dan lepas itu kita terus bekerja untuk membina kerangka sehingga terhasillah buku kerangka standard bahasa Melayu itu. Itu antara perjalanan pembinaan kerangka standard bahasa Melayu itu. Itu secara umumnya. Secara mendalam banyak lagi termasuk halangan dan sebagainya. Tapi itu secara umum perjalanan yang dilalui untuk menghasilkan kerangka standard bahasa Melayu itu. Tahniahlah kita ucapkan kepada panel tetap, panel-panel yang dijemput. Saya difahamkan berapa pakar-pakar juga dijemput. Siapa pakar yang juga terlibat dalam ini? Jadi sebenarnya dalam proses pembangunan itu, memandang KSB ini satu benda yang besar dan fungsinya juga besar, bukan sahaja dalam Malaysia, dan hasratnya sampai kepada dunia. Jadi kita bukan setakat melibatkan pakar bahasa. Saya menambah sikit apa yang Pak katakan
sampaikan tadi, kita juga mengundang pakar-pakar psikometrik yang mahir dalam pentadbiran instrumen, penggunaan instrumen untuk melihat standard yang betul. Jadi kita tidak ketinggalan, maksudnya semua pakar kita undang untuk melihat kesahan tahap yang telah kita bangunkan dalam KSBM itu sendiri. Sebenarnya yang terlibat dalam pembangunan ini bukan sahaja institusi pendidikan guru, tapi juga bahagian-bahagian. Kita libatkan juga bahagian kurikulum, kita libatkan juga lembaga peperiksaan, kita libatkan juga majlis peperiksaan. Sebab semua bahagian-bahagian ini memang secara langsungnya berkaitan dengan kandungan kerangka standard itu sendiri. Jadi itulah dia proses pembangunan kerangka standard itu, sehingga hari ini kita telah ada satu dokumen untuk dirujuki. Jadi hasilnya saya dimaklumkan bahawa akhirnya kita dah berjaya menghasilkan buku kerangka standard bahasa Melayu dan buku panduan kerangka standard bahasa Melayu dan dilancarkan oleh mantan Menteri Pendidikan Dr. Mazli. Bila Pelancaran kepada Majlis Pengutuban Bahasa pada tahun 2018. Yang Berhormat Menteri ketika itu. Jadi maknanya kerangka standard ini dah dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan dan sekarang ni dah dalam proses guna pakai. Saya dimaklumkan akan diguna pakai untuk kurikulum dan peperiksaan. Bagi untuk makluman semua, tahun ini kita dalam proses penataran. Bermaksud penataran, kita memberi maklumat kepada halayak tentang kandungan kerangka standard itu sendiri dan kegunaannya. Bagaimana nak digunakan kerangka standard itu. Kita sebut saja KSBM, tapi kita tak tahu macam mana nak gunakan. Jadi dalam tahun ini kita dalam proses penataran kepada semua bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi hasratnya kegunaannya itu mungkin bermula pada tahun 2021. Alhamdulillah, maknanya KSBM ni dah berjaya dihasilkan hasil daripada usaha yang cukup besar yang disebut oleh Prof tadi, dengan berbagai program, ada bengkel, ada seminar, ada kongres, dan kongres sendiri dihadiri oleh Timbalan Perdana Menteri ketika itu, dan dapat juga dapatan-dapatan atau komen dan pandangan daripada pakar-pakar bahasa. Mungkin saya tengok dalam buku tu ada Profesor Awang Sarian, Profesor Emeritus Abdul Hasan, nama-nama besar Profesor Emeritus Isa Harun, Profesor Nordin dalam psikometri. Jadi ini nama-nama yang antara tenaga pakar yang juga terlibat untuk membangunkan kerangka standard bahasa Melayu. Mungkin pada akhir perbicaraan kita ni, kita mungkin nak tengok sikit lah. Mungkin Dr. Nadia boleh terangkan. Kalau saya tengok dari kerangka yang kita papar tadi, dia ada paparan macam ada dua dimensi disebut di situ kan? Mungkin Dr. boleh jelaskan sikit tentang bentuk kerangka yang ada dipaparkan tadi. Jadi terima kasih Tuan Moderator. Sebenarnya kalau kita sebutkan tentang kerangka standard bahasa Melayu, apa yang kita perlu fahami ialah deskriptor kerangka standard bahasa Melayu itu sendiri. Maksudnya tahap pengukuran penguasaan bahasa Melayu dalam kanun pengguna itu. Jadi seperti yang kita jelaskan awal tadi, kalau dalam deskriptor itu terkandungnya dari segi yang mendatanya ialah kemahiran bahasa. Bila disebut sebagai bahasa, dan tentulah ada kemahiran di dalamnya. Apa kemahirannya? Mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Jadi di situ yang dilihat sebagai satu standard percakapan. Tapi dalam kita nak berbahasa, kita nak mendengar, kita nak membaca, kita nak menulis, kita perlukan ilmunya. Ilmu apa? Tentulah ilmu bahasa Melayu. Jadi di dalam kerangka standard itu juga terandunnya ilmu bahasa itu. Dari segi tata bahasanya, dari segi wacananya, semantiknya, pragmatiknya. Semua dicanai di dalam itu menjadi satu kerangka. Bermaksud, jika ada pihak yang ingin menggunakan kerangka standard itu, di dalamnya sudah terkandung semua elemen-elemen ilmu bahasa itu. Dan juga dari kemahiran bahasa itu sendiri. Bermaksud kerangka standard ini, kalau kita gunakan, kita dapat melihat tahap penguasaan kemahiran bahasa pengguna itu. Maksudnya kita boleh lihat di mana tahap penguasaan kemahiran mendengarnya. Kalau kita lihat hari ini kan, contohnya murid.
kenapa murid kadang-kadang bila cikgu beri arahan, tolong ambilkan cikgu punya pencil box, bawa ke sini, tapi bila dia pergi, dia ambil benda lain. Mungkin ada kesilapan kat situ. Kemahiran apa yang dia tak ada, mungkin kemahiran mendengarnya mungkin kurang. Jadi di situlah terkandungnya juga dimensi kemahiran bahasa dalam KSBM. Boleh diukur, kemahiran mendengar juga boleh diukur, kemahiran bertutur apatah lagi, kemahiran menulis lagi boleh diukur. Jadi semua kemahiran bahasa itu terkandung dalam deskriptor kerangka standard bahasa Melayu. Mana kalau kita rumuskan dalam kerangka yang kita nampak tadi, yang dipaparkan tadi, ada dua dimensi. Satu dimensi kemahiran bahasa, kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Maknanya kemahiran ini semua bahasa punya kemahiran yang sama. Dan satu dimensi lagi ialah penguasaan bahasa yang meliputi ilmu bahasa itu sendiri. Maknanya sama ada ilmu tata bahasanya, ilmu semantiknya, wacananya dan semualah yang melibatkan yang diadun. Ya, betul kan istilah diadun dan dicanai, kata Dr. Zana. Adun lagi, canai lagi. Yang teringat nama kau canai kan, tapi jaga. Jadi diadun supaya menjadi satu kerangka. Dan kerangka ini akan digunakan pakai untuk semua pengguna bahasa Melayu untuk melihat tahap pencapaian, tahap penguasaan pengguna bahasa Melayu. InsyaAllah kita cukup mengucapkan terima kasihlah kepada kedua-dua panel yang berjaya mengupas dan mengulas secara umumnya. Kita dapat mengetahui dan dapat membuat gambaran sebenarnya apa yang digambarkan atau yang dijelaskan tentang kerangka standar bahasa Melayu itu sendiri. Tahniah kepada ahli panel dan seluruh ahli panel yang terlibatlah, termasuk yang secara langsung sebagai panel tetap atau panel tidak tetap. Jadi berapa tahun dah siap kan? Dah bermula 2016 hingga kini kita sudah 4 tahun lah. 4 tahun dan hasilnya dah dapat lah. Hasilnya dah dapat, kita dalam proses penataran dan penggunaannya tahun-tahun mendatang. Jadi kita dah dapat hasil, cuma sekarang kita nak guna lah. Jadi macam kita tanam pokok lah, sabar dulu. Pokok getah ke durian musaki ke, dia ambil 3-4 tahun kan, barulah kita nak dapat buah dia. InsyaAllah KSBM ini dalam proses untuk menghasilkan, insyaAllah akan tumbuhlah bunga dan akan nanti dapatlah kita petik buahnya, insyaAllah. Akhirnya saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita, iaitu Profesor Madya Dr. Karen Harun dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan Dr. Zanari Hamid Ibrahim dari Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu atas kesediaan untuk hadir pada hari ini dan berkongsi pengetahuan dan ilmu kepada kita semua. Akhir kata saya mengucapkan sekali lagi kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, tahniah kepada Institut Pendidikan Guru Malaysia, badan-badan yang terlibat untuk menjayakan KSBM, Dewan Bahasa dan Pustaka, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Melaya, Universiti Sains Malaysia, IPG K, kampus khususnya IPG Kampus Bahasa Melayu, IPG lain yang terlibat, dan juga kepada bahagian-bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia seperti bahagian kemangan klub dan lembaga peperiksaan. Yang saya dimaklumkan juga ialah Majlis Perpustakaan Malaysia. Tahniah pada semua kerana berjaya menghasilkan suatu yang kita anggap yang pada saya suatu jasa besar pada usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Jauh di sana berbuah gedangsa, harum baunya dahan bersilang. KSBM terbina khazanah bangsa, berkasa bahasa martabat dijulang. Buat akhirnya, saya bagi pihak penganjur Institut Pendidikan Guru Malaysia, mohon maaf sekiranya ada sebarang kesilapan, keterlanjuran bahasa. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam lain siaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua panel kita pada hari ini yang telah berjaya mengupas dan juga berkongsi ilmu dalam tajuk kerangka standard bahasa Melayu.
Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dapat memberi penjelasan dan juga kefahaman kepada semua yang ada di luar sana. Okay, terima kasih saya ucapkan juga kepada semua pegawai di Institut Pendidikan Guru Malaysia yang telah terlibat secara langsung dan tidak langsung dan menjayakan sesi ilmu ini. Saya sudahi juga dengan serakat pantun pohon berangan tempat bertemu giranya hati si anak dara. Baliklah tuan-puan membawa ilmu, binilah bangsa, bangunkanlah bahasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.